Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan terangkan kepada anda yang berminat untuk mengambil diploma di bentuk grafik untuk memberikan informasi berkenaan perjalanan yang bakal anda tempuhi jika anda mengambil jurusan ini di college ataupun universiti yang menawarkan program diploma reka bentuk grafik. Jadi, jom kita tengok. Pertama sekali, sebelum kita pergi lebih lanjut, apakah subjek yang anda akan pelajari dan beberapa info yang perlu anda tahu. Kita tengok dulu apakah itu reka bentuk grafik. So, menurut Henry Hongmin Kim, seorang bekas head of global design untuk CX strategy di Samsung Company dan juga bekas group director di Coca-Cola. So, beliau merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang design dan antara kira macam tokoh jugalah dalam bidang graphic design. Jadi menurut beliau, reka bentuk grafik adalah satu kaedah penyelesaian masalah berasaskan pemikiran analitik dan berstruktur. Maksudnya, kita pemikiran analitik ni kita buat macam research. Kita membuat sesuatu design tu berdasarkan data yang kita telah cari ataupun kajian-kajian yang berkaitan dengan design yang kita nak buat lah. Dan dia juga berstruktur. Berstruktur ni maksudnya dia macam ada sistem. Dia bukan orang kata berterabur macam tu kan. Tidak. Dan seorang pelukis grafik bukan sahaja berpegang pada penyelesaian secara visual, tetapi juga faktor-faktor lain. Maksudnya, bila kita buat design ni selalunya orang akan fikir tentang apa yang kita nampak je lah kan, reka bentuk. Tapi menurut Henry Hongmin, katanya faktor-faktor lain juga mempengaruhi. Pelukis grafik juga merupakan pengarang yang merentas pelbagai perbincangan berkenaan kehendak orang ramai. Jadi, grafik design ni tadi dia nak menyelesaikan masalah. Masalah siapa? Selalunya masalah yang berada di komuniti. Tetapi masalah yang berkaitan dengan ataupun masalah yang kita boleh selesaikan dengan menggunakan reka bentuk grafik lah. Kita tak menyelesaikan masalah yang di luar bidang kita. Anda yang berada dalam bidang ni adalah anda yang menyelesaikan masalah dari segi visual dan juga kehendak masyarakat melalui visual, reka bentuk visual. Dan kreativiti manusia datang daripada analisis dan kritikal terhadap komunikasi dan proses pemahaman, sama ada melalui pemahaman perbincangan berstruktur dan pemahaman perbincangan pasca struktur terhadap cabang ontologi, epistemologi, semiotik dan linguistik. Ontologi ni lebih kepada falsafah lah. Maksudnya pegangan kan sesuatu masyarakat ataupun kumpulan manusia kan, ada falsafah-falsafah tertentu. Itu juga mempengaruhi bentuk yang akan dihasilkan. Epistemologi ni lebih kepada pengetahuan. Semiotik lebih kepada signage ataupun tanda-tanda. Macam papan tanda ke, ikon kan, yang memberikan lambang. Itu juga mempengaruhi desain kita. Dan juga linguistik, seperti yang anda tahu, bahasa lah. So semua ini diambil kira untuk kita menyelesaikan masalah melalui komunikasi visual. Itu menurut Henry Hongmin Kim di dalam buku Graphic Design Discourse, Evolving Theories, Ideologies and Process of Visual Communication. Sebab saya ni buku ni tahun 2018 tak salah. Seterusnya kita pergi kepada yang perlu anda tahu jika anda berminat atau bersetuju untuk ataupun anda mengikuti program diploma reka bentuk grafik. Walaupun bagaimanapun, setiap subjek yang kami senaraikan di sini mungkin berbeza mengikut universiti atau college. Tapi setelah kami membuat beberapa pemerhatian, kajian sikit, kebanyakannya semua lebih kurang sama saja. Subjek yang ditawarkan untuk program diploma reka bentuk grafik, walaupun dia berbeza serba sedikit, tetapi kebanyakannya semua jatuh di dalam kategori yang kami senaraikan di sini. Selalunya program diploma reka bentuk grafik menawarkan pengajian selama 3 tahun, iaitu 6 semester. Untuk semester 1, apa yang anda perlu pelajari adalah ini lebih kurang lah. Dia tak semestinya anda masuk college ni, universiti ni, inilah dia punya senarai subjek. Tak semestinya. Dia berkemungkinan
lain sedikit, tapi kebanyakannya lebih kurang fall ataupun jatuh dalam kategori yang lebih kurang sama lah. Okay, ini semester 2 dan saya akan terangkan satu persatu. Sekarang kita tengok dulu secara orang kata apa, secara pantas ya. Okay, semester 3 ini dia punya subjek yang lebih kurang anda akan pelajari. Semester 4, kemudian semester 5 dan semester 6. Okay, so pertama sekali kita pergi kepada semester 1, iaitu tahun pertama lah ya, bila anda mengambil jurusan diploma reka bentuk grafik. Anda semestinya akan pelajari pengenalan seni lukis dan seni reka, pengenalan seni reka grafik, teori warna, fotografi 1, lukisan 1, pengajaran Malaysia, bahasa Inggeris 1 dan kurikulum 1. Okay, kita tengok satu persatu. Subjek pertama untuk semester pertama, iaitu pengenalan seni lukis dan seni reka. So subjek ini adalah lebih kepada anda akan pelajari sejarah seni lukis itu sendiri dan juga seni reka. So bila anda mengetahui sejarah, ia akan membantu anda untuk melaksanakan atau menghasilkan desain anda. Baik. So kemudian kita ada pengenalan seni reka grafik. Ini lebih kepada bidang kita ataupun bidang anda sendiri, iaitu grafik itu sendiri, di mana anda akan pelajari asas apakah itu seni reka grafik, termasuklah sejarah dia. Tetapi sejarah tu akan lebih narrow ke arah konteks grafik. Alright, so itu subjek yang kedua lah untuk semester 1. Kemudian anda akan belajar of course teori warna. Ini sangat penting, the basic, fundamental. Untuk membuat sesuatu desain grafik, anda perlu tahu apakah warna yang anda perlu gunakan, apakah sesuai atau tidak mengikut budaya, culture suatu masyarakat, psikologi, impact terhadap manusia. So anda tidak boleh menggunakan sebarang warna. So subjek ini akan mengajar anda tentang apakah warna yang paling sesuai untuk suatu desain. Kemudian subjek seterusnya adalah fotografi, dan di dalam dunia graphic design memang selalunya most of the time kita tidak boleh lari daripada gambar. Jadi subjek fotografi sangatlah essential dalam dunia graphic design, kerana kita akan menggunakan gambar untuk kita menyampaikan message grafik kita tersebut. Dan of course teknik mengambil gambar tidaklah semudah yang disangkakan. Perlu ada teknik yang betul, equipment, okay? Kelengkapan yang cukup untuk kita menghasilkan sesuatu gambar yang appealing, yang menarik. Kemudian semester 1 ini anda perlu belajar lukisan juga. Okay? Lukisan adalah basic dalam graphic design juga, walaupun ini bukanlah kursus ataupun diploma yang fokus kepada lukisan, tidak. Cuma ia membantu. Okay? Apabila anda tahu melukis, anda jangan risau walaupun anda tak tahu melukis dengan baik, itu tidak mengapa. Tapi jika anda ada bakat melukis, ia sangat-sangat membantu. Okay, kemudian semester 1 juga, selain anda mempelajari subjek core ataupun basic graphic design, anda juga perlulah pelajari sedikit pengetahuan tentang Malaysia ni. Okay? Selalunya subjek-subjek macam ni dia subjek wajib lah. Even university college pun memang akan terapkan ataupun masukkan dalam silibus keseluruhan program diploma. So, anda akan pelajari tentang sejarah Malaysia, polisi, tentang kenegaraan. Okay, kemudian subjek yang seterusnya selalunya memang akan ada subjek bahasa Inggeris, iaitu bahasa Inggeris 1. So kepada anda yang mungkin tak berapa mahir kemahiran komunikasi dalam bahasa Inggeris, so ini masanya untuk anda improve. Okay, seterusnya semester 1 akan ada co-curriculum. Okay, untuk siapa yang tak tahu, co-curriculum ni dia, perkataan co ni maksudnya macam support lah kepada kurikulum kita. Kurikulum kita yang utama lah daripada semester 1 sampai 6 tu adalah kurikulum kita. Semua yang kita belajar tu adalah yang core. Co-curriculum adalah supporting subject ataupun supporting subjek, contohnya sport, kelab catur ke. So macam pilot lah, pilot dan ada co-pilot. Pilot is the juru terbang yang utama. Co-pilot adalah co kan, dia macam penolong kepada yang pilot utama. So itulah
yang semua orang mungkin tahulah, core curriculum. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada semester 2. Okey, semester 2 kita ada subjek typografi, teknologi dan aplikasi komputer, lukisan 2, fotografi 2, grafik gerakan ataupun motion grafik. Dan seterusnya bahasa Inggeris 2, kajian visual, core curriculum 2, digital imaging. Okey, typografi untuk pengetahuan anda, pada semester 2 ni anda dah kena belajar tentang typografi, iaitu satu cabang di mana anda akan mengkaji atau mempelajari seni teks ataupun huruf lah. Senang cerita, typografi ni dia bermain dengan huruf. Dalam graphic design, pemilihan huruf yang betul, typeface, font adalah sangat crucial ataupun sangat-sangat penting. Contohnya macam ni kan. So ni saya ambil di website rasmi KFC Malaysia. Okay, sumber dia di situ lah, saya screenshot sebagai rujukan dan informasi saja. So anda lihat di sini untuk pengiklanan ataupun reka bentuk grafik syarikat seperti fast food ni, KFC. So apakah font yang sesuai digunakan? So ada main type play, di sini dia panggil type play, nampak tak? Fiery ni kan, huruf I ditukar kepada ada simbol. So ini semua adalah seni typografi. Okay, seterusnya adalah syarikat Branny Branch. Okay, tak silap saya, Branny Branch. Yes, Branny Branch. So satu perusahaan tadika yang sangat bagus. Dia ada branding dia sendiri. Kalau anda tengok kat sini, sangat nice. Dia ada colour corporate dia. Cuma dalam segi typografi, anda lihat di sini disebabkan ini adalah tadika antarabangsa, dia international level of dia banyak cawangan dan main bisnes dia adalah tadika lah. Jadi sebabkan dia lebih bertadika, so anda tengok font ataupun typografi yang digunakan lebih kepada kanak-kanak, dia lebih macam rounded shape kan, dia tak terlalu corporate. Okay, itu tadi subjek typografi semester 2. Seterusnya semester 2 anda ada teknologi dan aplikasi komputer punya subjek. So ini dia lebih dia agak general, okay. Tapi selalunya kalau subjek teknologi dan aplikasi komputer ni dia akan menggunakan lebih kurang software Adobe lah, sama ada Photoshop, Illustrator dan sebagainya. Tapi dia punya target outcome dia tu mungkin berbeza-beza mengikut apa syllabus tu punya matlamat lah. Mungkin akan buat design poster ke, ataupun sekarang teknologi mungkin dah ada AR, so it depends. Seterusnya, jika semester 1 anda ada subjek lukisan 1, semester 2 ni anda akan ada lukisan 2. So dia mungkin akan lebih advance sikit. Anda mungkin akan dilatih ataupun ditrain untuk task-task yang lebih advance. Seterusnya semester 2 kita ada juga subjek fotografi 2. Lebih kurang juga semester 1 ada fotografi 1, subjek fotografi 2 ada pada semester 2. So mungkin dia lebih advance. Okay, seterusnya kita ada subjek grafik gerakan ataupun motion grafik. Untuk pengetahuan anda, subjek ni selalu dikenali dengan motion grafik. So untuk lebih tahu apakah itu motion grafik, jangan pergi tengok video ni. So ini adalah benda yang anda akan belajar dalam subjek motion grafik. Okey, itu sebut sedikit lah. So anda lihat di situ ada font yang bergerak, ada shape bola dan beberapa lagi shape lain yang bergerak. So itu semua adalah grafik, tapi grafik yang bergerak. That's why subjek ni dikenali dengan nama motion graphic. Okay, seterusnya semester 2 anda akan belajar bahasa Inggeris 2. Of course bahasa Inggeris 1 tadi anda dah belajar. Yang kedua ni mungkin lagi advance lah, lebih kurang macam tu saja. Kemudian anda juga ada subjek kajian visual untuk semester 2. Kajian visual ni dia lebih broad, dia general sahaja. Visual means apa yang kita nampak. Okay, apa yang kita nampak, kita kaji apakah font, bentuk apa font, apakah huruf bangsa apa, pun design, style design negara mana kan, kemudian layout dia, susun atur design, kemudian pakaian satu kaum, ikon, okay. Semua tu apa yang kita nampak yang mempengaruhi kita punya design nanti. Kita tak buat design berdasarkan zero reference. Kita akan buat design berdasarkan rujukan, reference. So kita perlu kaji visual untuk melakukan design. So subjek ni lebih
general untuk kita kaji visual sesuatu perkara tu lah. Okay. Kemudian anda ada core curriculum 2, sambungan daripada core curriculum 1. Okay, kemudian kita ada subjek digital imagine. Digital imagine ni lebih kurang kalau translate maksudnya penggambaran digital. Maksudnya anda menggambar secara digital. Biasanya akan pakai software Adobe Photoshop. So, anda buka PC laptop dan anda akan buat design yang macam ni lah lebih kurang. Okay, anda edit, ambil gambar yang betul, anda edit dengan grafik sikit, anda olah kedudukan dan sebagainya. Okay, seterusnya kita ada semester 3. Semester 3 kita ada subjek komunikasi grafik 1, illustration, digital illustration, pengiklanan, packaging, komunikasi visual, identity corporate, bahasa Inggeris 3, reka bentuk, interaktif, multimedia. Okey, apakah itu komunikasi grafik? Okey, ini subjek untuk semester 3 So, bila anda masuk semester 3, ini adalah subjek yang mungkin lah akan anda pelajari. Seperti yang saya cakap pada awal tadi, mungkin berbeza sedikit antara universiti dan college, tapi basically benda yang lebih kurang sama lah anda akan belajar. Okey, komunikasi grafik adalah komunikasi anda berkomunikasi menggunakan grafik. Kan, komunikasi ni kita ada dua jenis, secara lisan dan juga visual kan. So, kita adalah anda dan kami dalam bidang grafik ni adalah golongan yang membuat ataupun berkomunikasi menggunakan grafik. Okay. Contoh, kita perlukan bantuan ikon untuk kita melambangkan sesuatu idea kan. Subjek seterusnya, semester 3 kita ada digital illustration. Seperti yang anda belajar pada semester 1 dan 2, anda dah ada subjek drawing kan. Drawing tu kita buat secara manual. Maksudnya anda lukis on paper, anda bancuh color dan sebagainya. So, itu adalah secara manual. Tetapi subjek digital illustration adalah subjek yang mengajar anda untuk membuat lukisan secara digital. Seperti contoh anda lihat di sini ada anime, ada bangau ni, kereta. Semuanya dibuat ataupun dilukis secara digital. Okay, seterusnya kita ada subjek untuk semester 3 ni, advertising ataupun pengiklanan. So, ini ada contoh saya ambil daripada sumber kita daripada proton.com dan juga Unify. So, anda lihat di sini macam mana rupa dan standard iklan mereka. Okay. So, macam mana kita nak hasilkan iklan yang macam ni sampai standard yang macam ni. So, subjek ni akan mengajar anda teknik-teknik, bukan sahaja technical part menggunakan software, tapi juga the principle behind advertising. Okay, seterusnya ni contoh iklan. Iklan ada dua lah Ada yang static macam ni. Ada yang static macam tadi lah, ada static tak bergerak. Ada juga iklan yang bergerak macam anda lihat di TV, YouTube channel semua kan. So, contoh kita ada, saya ambil daripada Apple iklan Apple ni. So, ni iklan Apple lah. Okay, so anda lihat idea dia macam mana dia sampaikan message melalui video dan juga creativity. So, ini adalah iklan berbentuk video. Dan seterusnya, subjek semester 3 ada juga subjek pembungkusan ataupun packaging. Ini saya ambil daripada official website ataupun Facebook rasmi SK2, produk kecantikan tak silap, ya. Dan juga produk kekacang lah. Okay. Signature Market ni dia ada satu syarikat yang jual makanan-makanan yang sihat. So, anda lihat setiap produk yang dijual semestinya selalunya mungkinlah 100% akan datang dengan packaging. Okay. So, macam mana kita nak bantu syarikat-syarikat ni untuk menghasilkan packaging yang menarik supaya dia lebih, orang kata apa, meyakinkan, lebih menarik perhatian bakal pelanggan. Okay, seterusnya kita ada subjek komunikasi visual. Okay, komunikasi visual ni mungkin dia lebih kurang macam komunikasi grafik tadi lah. Cuma grafik tadi dalam konteks grafik, tapi komunikasi visual ni dia lebih broad. Sebab visual dia tak semestinya grafik, dia ada videografi, okay? Video, dia ada fotografi, gambar. Dia ada mural, kan? Dia ada mural, dia ada juga macam painting abstract. So, semua jenis visual ni semua menyampaikan message. Okay? Seterusnya kita ada subjek yang penting juga dalam grafik ni, iaitu corporate identity ataupun identity corporate. So, saya ambil contoh ni daripada website Subway Malaysia. So, anda lihat di sini, bila kita sebut je Subway, kita terus ada satu corporate identity punya feel
dan juga gambaran. Okay, subway mesti hijau kuning kan, dalam kepala kita akan nampak hijau kuning dan kita akan fikir oh subway satu makanan yang sihat sebab dia banyak menggunakan macam sayur kan. Apabila kita sebut je nama suatu produk atau company, terus kita tahu apa dia punya identiti corporate dia. Contoh saya bagi lain, contoh Petronas kan, sebut Petronas terus tahu warna hijau. So itu adalah identity corporate, very important dalam graphic design. Dan seterusnya bahasa Inggeris 3. Okay, mungkin saya rasa bahasa Inggeris 3 ni yang terakhir. Lepas ni tak ada bahasa Inggeris, tak ada 4, 5 tak ada. Biasanya diploma ni sampai 3 je. Okay, level pembelajaran bahasa. Okay, seterusnya subjek reka bentuk interaktif multimedia. Okay, semester 3 ni anda mungkin akan belajar cara nak buat apps. Okay, apa-apa apps lah. Tapi of course basic je, bukanlah yang orang kata advanced. Okay, seterusnya kita masuk ke semester 4. Okay, semester 4 anda akan pelajari subjek keusahawanan, laman web, animasi 2D, elektif, pemikiran kreatif dan kritikal, asas penulisan akademik, penyelidikan reka bentuk ataupun nama lain dia projek 1 dan minor. Banyak nama lah untuk subjek yang last ni, semester 4 ni. Ini lebih kurang kepada kata apa, final project anda. Okay, semester 4 anda dah kena fikir tentang final project. Apakah subjek semester 4? Okay, keusahawanan adalah subjek yang lebih kepada memerlukan anda untuk come out dengan satu idea perniagaan, tapi bukan perniagaan yang betul lah. Maksudnya mungkin anda perlu kreatif, cari satu idea perniagaan. Mungkin anda akan berniaga di college atau di universiti, anda menjual apa, contoh anda menjual sesuatu. Sambil anda menjual tu, anda applykan apa yang telah anda pelajari 3 semester sebelum, dari segi design, dari segi strategi, komunikasi visual dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita ada subjek laman web kreatif. Of course sekarang ni seluruh dunia dah go online. Selain social media, website juga membantu dalam perniagaan dan penyebaran message. Jadi anda akan pelajari macam mana nak bangunkan laman web kreatif. Okay, seterusnya subjek animasi 2D. Okay, animasi 2D ni mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab kadang-kadang diploma reka bentuk grafik ni dia lebihkan kepada grafik. Dia tak berapa nak ke arah animasi. Tapi ada juga college atau universiti yang masukkan juga subjek animasi 2D. Okay, so apa itu animasi 2D? Kita boleh tengok contoh yang saya ambil ni dari YouTube channel R&D Studio. So ini contoh animasi 2D. So saya lajukan sikit. Okay, seterusnya kita ada subjek elektif. Subjek elektif ni subjek option lah, pilihan. Dia mungkin boleh dalam bidang grafik ataupun dia boleh jadi di luar bidang grafik. Contohnya subjek pilihan macam komik. Okay, anda akan pelajari teknik-teknik cara nak buat komik, ataupun anda buat belajar cara-cara buat t-shirt secara apa orang kata manual. Okay. Kemudian anda ada subjek pemikiran kreatif dan kritikal. Ini subjek yang very important juga. Apabila anda nak buat design, seperti yang saya cakap tadi, anda perlu ada kajian kan, kajian tentang sesuatu masyarakat, budaya dia, apakah dia punya falsafah dia, apakah pegangan masyarakat tersebut, umur, lingkungan mana, muda ke tua. Kemudian disebabkan anda dah masuk semester 4 dan menghampiri final project, anda juga akan diajar dengan satu subjek, itu asas penulisan akademik. Seperti yang saya cakap tadi, semua yang anda buat perlu ada kajian kan. So kajian-kajian yang anda buat ni mudahlah, senang. Saya nak beritahu, anda jangan fikir kajian ni macam PhD ke master, tak. Dia macam level diploma ni, dia cukup sekadar anda nak buat, contoh anda pilih color ni nak buat design, anda kena ada support, backup data, okay, yang mengatakan okay, katalah contoh, katalah kita tak boleh buat design kita perlu gunakan warna merah. Sebab apa? Sebab design ni kita nak buat untuk kaum Cina lah, contoh kan. So kita tak boleh guna warna hitam untuk kaum contoh kaum B lah, contoh kan. Sebab kaum B pada mereka hitam ni melambangkan sekian. So dalam penulisan akademik tu, penulisan akademik ni lebih kepada macam report lah. Anda report, maksudnya kita ada subjek, tak nampak, sebenarnya penyelidikan penyelidikan reka bentuk grafik ataupun projek 1 minor. Okay, kenapa projek 1, kenapa minor? Sebab nanti semester 5 anda akan bawa subjek ni, dia sambung sebenarnya. So penyelidikan reka bentuk grafik ni sebenarnya adalah final projek anda
mana anda perlu cari satu problem dan anda akan selesaikan problem tersebut dalam lingkungan graphic design, reka bentuk grafik. Contoh anda membuat pembacaan di mana-mana dan anda dapati ada masalah. Contohlah, kita ambil masalah apa yang kita boleh selesaikan dalam bentuk design. Sikap orang ramai yang masih tak boleh nak membuang sampah mengikut moral yang betul kan. Still masih lagi buang sampah di sungai, macam tu. So anda akan buat kajian sepanjang satu semester, iaitu pada semester 4 ni. Anda cari data apa semua yang support anda punya tajuk tersebut. Kemudian anda buat penulisan tadilah kan, penulisan report tadi, report ataupun proposal lah lebih kurang. Maksudnya cadangan, kertas cadangan terhadap projek yang anda nak bawa ataupun yang anda nak buat pada semester 5 sebenarnya. Projek satu ni anda tak buat lagi design tu, anda hanya buat kajian dulu kan. Seterusnya kita ada subjek semester 5. Semester 5 ni adalah semester yang dah hujung-hujung juga, sebab semester 6 kita dah tak belajar apa sangat. Semester 6 anda akan pergi pada praktikal lah, internship ataupun orang kata latihan industri, di mana anda akan cari syarikat untuk anda buat praktikal sebenar. Kita pergi dulu yang animasi 3D. So animasi 3D ni satu subjek yang akan ajar anda macam mana nak buat reka bentuk 3D lah. Contoh saya ambil sini daripada YouTube channel Monster, semua orang kenal saya rasa, Mekamoto. Anda akan diajar menggunakan beberapa software 3D lah untuk anda hasilkan karakter 3D, environment 3D dan sebagainya. Seterusnya kita ada subjek pembentangan portfolio. Sebab anda dah nak hujung dan nak habis belajar kan semester 5. So ada subjek yang mengajar anda cara untuk anda create portfolio anda. Sepanjang 5 semester anda dah belajar, so anda kena tunjukkan apa hasil kerja anda di website. Mungkin anda ada buka Instagram, anda ada Facebook anda sendiri. Dan seterusnya kita ada subjek effective communication. Of course anda dah hampir nak ke ruang kerja ataupun nak masuk ke industri kan, semester 5 dan nak habis belajar. So of course komunikasi berkesan tu sangat penting. So ada subjek yang macam ni juga. Seterusnya kita ada subjek content development. Sekarang ni zaman content development, semua orang nak buat content. So saya rasa banyak juga universiti ataupun college dah terapkan subjek ni. Dan seterusnya kita ada subjek yang terakhir, iaitu projek reka bentuk grafik, projek 2 atau major. Ini saya cakap tadi, dia kesinambungan daripada projek semester 4 tadi yang anda buat. Saya cakap tadi, contoh kita ambil tajuk kempen buang sampah tu kan. So di sinilah yang anda akan buat. Anda lihat di sini mungkin ada student ni, dia sedang buat dengan final project. Saya tak tahu apa, tapi anda lihat di sini lah ada billboard, ada packaging, semua ada. Semua apa yang anda pelajari daripada semester 1 tu, dia applykan dalam satu projek yang kata apa, yang berkait antara satu sama lain. Dia ada transportation, corporate identity kan. Ini sebelah ni projek lain. So ini saya ambil daripada official Facebook College Politek Mara Batu Pahat yang ada menawarkan diploma reka bentuk grafik juga. So anda boleh lihat kalau saya play di sini. Semester 6 anda akan habis, anda akan pergi latihan industri. Biasanya student akan pilih company sendirilah. Anda akan mohon pada syarikat untuk anda berlatihan ataupun menjalankan latihan industri di syarikat tersebut. Apabila mereka setuju, dan anda terus boleh menjalankan latihan di syarikat tersebut. So itu sahaja saya rasa untuk pengetahuan anda. Harap informasi ini membantu anda untuk apa tujuan yang anda cari ataupun anda inginkan lah. Dan seterusnya saya nak share di sini antara universiti atau kolej kerajaan yang menawarkan diploma reka bentuk grafik. Universiti kolej swasta juga tak jauh beza juga. Mereka pun ada tawarkan program diploma reka bentuk grafik. So itu saja. Saya harap video ini memberikan anda informasi yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.